KPM. طالما أشكو وغالي يا نور الوجوه طالما أشكو وغالي يا نور الوجوه هؤنا ليات هادي يا مدين الجوه وهؤنا ليات هادي يا مدين الجوه. Alright. Masya Allah, sedapnya suara anta. Macam biasalah. Ini semua daripada Allah lah. Aduh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana nak request satu lagu. Nak request satu lagu? Lagu Ya. apa tu? Lagu anak-anak Nabi. Lagu anak-anak Nabi? Ya. Kenapa enti nak sangat lagu anak-anak Nabi? Sebab nanti Ana nak mengajar dekat Didik TV lah. Kalau macam tu, kita ajak murid-murid di rumah nyanyi sama-sama lah. Boleh ke? Jom. Alright. Anak-anak Nabi ada 7 orang, tiga lelaki 4 perempuan. Ustazah. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum. Ahlan wa sahlan. Dekat-dekat sikitlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Macam biasalah, kalau nak pergi ke tengah padang pasir tu, jaga penjarakan fizikal lah. Tengok unta tadi pun jaga penjarakan fizikal. Pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Baik, apa khabar penonton-penonton sekalian? Harapnya semua dalam keadaan baik-baik belaka dan semua dalam keadaan sihat-sihat sejahtera. Baik, murid-murid sekalian, hari ini kita bawakan kepada anda 2 orang guru kesayangan murid-murid kita di rumah tu. Tidak lain tidak bukan Ustazah Amira. Ustazah, apa khabar? Alhamdulillah, Iman. Baik. Sihat. Masya Allah. Seronok kita dapat jumpa dengan Ustazah Amira. Masakan dia sedap tau. Okey. Baik, seterusnya kita bersama dengan Ustazah Roha. Apa khabar Ustazah? Khabar baik. Baik, Alhamdulillah. Apa khabar Aiman? Sihat? Baik, sihat. Alhamdulillah. Baik Ustazah, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, apa kata kita lakukan SOP terlebih dahulu Ustazah? Ya, betul Aiman, betul. Dipersilakan. Jauh sangat tu. Silakan Tak Ustazah. apa, Ustazah Rohani Kita dulu. kenakan Okey, Ustazah cecair dulu. pembasmi kuman. Baik, dan biasalah murid-murid kan. Macam saya kata tadilah, kalau nak naik unta, pakai dulu cecair pembasmi kuman. Mana tahu lekat dekat mana-mana ke kan? Okey, jadi kita menjaga kebersihan kita. Baik Ustazah. Okey, saya nak jemput kawan-kawan saya untuk bersama dengan kita pada hari ini. Boleh Ustazah? Boleh. Okey, Jom. dipersilakan kawan-kawan. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Okey, kita nampak kawan-kawan kita pada hari ini ceria. Handsome, segak bergaya dan cantik-cantik semua kawan-kawan kita pada hari ini. Baik, sebelum kita nak mulakan kelas kita pada hari ini, kita nak berkenalan dulu Ustazah dengan kawan-kawan kita pada hari ini. Baik, kita nak mulakan dengan siapa ya? Kita nak mulakan dengan Iris. Iris, apa khabar? Boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Dipersilakan. Assalamualaikum Ustazah Rohani dan Ustazah Amira dan Abang Aiman. Nama saya Iris Sufina binti Hairul Faiz. Saya dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Frisi 16-2. Boleh panggil saya Iris. Cita-cita saya doktor kanak-kanak. Oh, doktor kanak-kanak. Comel je. Doktor kanak-kanak. Pandai dia cakap Ustazah kan? Okey, baik. Seterusnya kita nak berkenalan pula dengan Raisya. Mana dia? Dipersilakan. Okey, Raisya. Raisya, ada ke?
Ataupun kita pergi pada kawan dia dululah. Kita bersama dengan Hanis. Ada Hanis? Okey, Anis. Okey, silakan Anis. Cantik Anis hari ini. Assalamualaikum Ustazah Rohani, Ustazah Amira dan Abang Aiman. Nama saya Nurhanis Fakihah binti Muhammad Faizal. Saya bersekolah di SK Seri Pakar Terengganu. Boleh panggil saya Hanis. Selamat berkenalan semua. Selamat berkenalan semua. Cantik. Saya pakai lipstick lagi tu. Okey. Jauh tu. Tadi saya silap sebut Ustazah. Bukan Aisyah. Rupanya nama dia Aisyah. Oh, Aisyah. Okey, Aisyah pun cantik hari ini. Boleh kenalkan diri anda? Dan juga cita-cita. Dipersilakan. Assalamualaikum Ustazah Rohani dan Ustazah Amira dan Abang Aiman. Nama saya Aisyah Sofia binti Muhammad Hasan Okey. dari Sekolah Kebahasaan di Putrajaya Puisi 182. Boleh panggil saya Echa. Okey. Nama Aisyah. Pandainya. Ecah. Kan? Baik, dan seterusnya kita nak bersama dengan siapa pula Zah? Kita nak bersama dengan Amira. Adakah Amira? Ada. Dia Amira pakai Bazila. tudung warna pink hari ini. Dipersilakan Amira. Nama saya Amira Bazila binti Bakri dari Sekolah SKPP 92. Cita-cita saya pelukis. Okey, nak jadi nak jadi pelukis. pelukis. Nanti boleh tunjukkan Bagus. lukisan anda. Kita pun nak tengok juga. Mesti cantik kan? Baik, seterusnya kita nak berkenalan pula dengan Fakihah. Adakah Fakihah tu? Ada. Dipersilakan. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Ustazah Rohani. Ustazah Amira dan Abang Aiman. Nama saya Fakihah Kasina binti Muhammad Fatimi. Saya sekolah Putrajaya Persen 18-2. Panggil saya Kasina. Kasrina. Okey, pandainya dia bercakap kan? Ya. Alhamdulillah. Tahun 1 ni semua adik-adik kita. Ya Allah, bagusnya murid-murid kita pada hari ini. Baik, terima kasih kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan Abang Aiman. Ya. Ada seorang lagi. ada seorang lagi. Alamak, tertinggal Zakwan. Zakwan. Ketua kelas. Abang Aiman ni. Dia paling handsome sekali hari ini. Zakwan, hero-hero. Okey, hero kita hari ini. Zakwan, silakan. Assalamualaikum Ustazah Amira, Ustazah Rohani dan Abang Aiman. Nama saya Muhammad Zakwan bin Muhammad Izdiha. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Pristin 18-2. Cita-cita saya doktor. Wow. Boleh panggil saya Zakwan. Oh, Dr. Zakwan lah macam tu. Selamat berkenalan. Baik, Ustazah. Ya. Tadi kita jumpa dekat Padang Pasir lah. Ya, betul lah. Ya, sekarang kat Padang Pasir lagi lah. Masih dekat Padang Pasir lah. Onta pun parking dekat dalam studio lah. Jadi tadi kita ada nyanyi satu lagu lah. Lagu Ya, apa itu Ustazah Amira? Lagu Anak-Anak Nabi. Kenapa kita nyanyi lagu anak Nabi? Sebab hari ni kita akan belajar kenali keluarga Nabi Muhammad SAW. Dan apakah dia yang akan kita perolehi dalam kelas pada hari ini Ustazah? Okay, Alhamdulillah pada hari ini kita akan cuba belajar. Kita akan belajar nama, kita akan kenal nama anak-anak Nabi. Nama anak Nabi. Bagaimana cara mewujudkan keluarga bahagia mengikut kepribadian sunnah Nabi Muhammad SAW dan juga apakah kepentingan kita mengamalkan sunnah Nabi mewujudkan keluarga bahagia dan bagaimana tindakan kita telah melakukan di rumah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. Jadi kita nak tanyalah murid-murid kita sebentar lagi. Okey, baik. Maknanya kita nak tahu siapakah anak-anak Nabi itu Ya, Ustazah. betul. Tadi dalam lagu pun dah ada anak Nabi. Ada. Tapi selepas ini Ustazah akan bagi tahu lagi sekali apakah dia nama anak Nabi dan juga akhlak Nabi Muhammad SAW dalam keluarga. Dalam keluarga. Macam mana ya? Murid-murid mesti nak tahu kan? Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana.
KPM. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kembali di Didik TV KPM. Sebelum kita mulakan kelas kita, macam biasa Ustazah, kita baca doa dulu kan? Betul. Okey, baik. Jadi Ustazah, hari ini kita nak mempelajari mata pelajaran pendidikan Islam. Yang menariknya adalah kita nak kenali keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tadi Ustazah, waktu kita menyanyikan lagu anak Nabi tadi tu, Ustazah ada sebutkan nama anak-anak Nabi. Ya. Mungkin Ustazah boleh ceritakan sekali lagi. Apakah dia nama anak-anak Nabi? Dipersilakan Ustazah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita nak belajar tajuk kenali keluarga Nabi. Okey, murid-murid dan penonton di rumah, bolehlah merujuk buku teks pendidikan Islam tahun 1 muka surat 122. Okey, daripada tadika anak-anak murid kita ni dah belajar nama anak-anak Nabi ni, Aiman. Okey, anak Nabi kita semua seperti yang kita nyanyi tadi. Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Okey, kita lihat apa nama anak-anak Nabi yang lelaki. Okey. Okey, boleh tunjuk Aiman yang pertama? Yang pertama. Okey, sama-sama kita baca. Okey, yang pertama Qasim. Okey, Ustazah kenalkan, hari ini anak-anak Nabi kita mungkin ada yang murid-murid di rumah ataupun di studio, saya yakin dah tahu kan. Tadi dah nyanyi tadi. Okey, yang kedua Abdullah. Okey. Nah, Abdullah ni nama bapa Nabi kan. Tapi anak Nabi pun ada nama Abdullah. Okey, yang ketiga anak Nabi yang lelaki. Ya. Iaitu Ibrahim. Macam nama Nabi Ibrahim kan. Ya. Okey, 3 orang anak lelaki Nabi iaitu Qasim, kita ulang balik, Abdullah dan Ibrahim. Okey. 4 perempuan. Okey, 4 perempuan. Siapa nama anak Nabi yang perempuan? Siapa dia? Okey, yang selalu baginda kasih sebut-sebut di dalam buku-buku kan, buku sirah Nabi. Okey, itu Fatimah. Okey, yang pertama Fatimah. Okey. Yang kedua siapa Zakwan? Boleh Zakwan sebut? Okey, yang Zakwan. kedua. Okey, Zakwan. Yang kedua Zainab. Okey, bagus Zakwan. Okey, yang ketiga anak perempuan Nabi. Siapa? Aisyah boleh? Aisyah. Nur Aisyah Sofia. Okey, Nur Aisyah Sofia. Siapa nama anak perempuan Nabi yang ketiga? Aisyah Sofia. Fatimah dah sebut tadi. Yang ketiga Ruqai. Ruqai. Ruqayyah. Ya, bagus. Ruqayyah. Okey, yang keempat. Siapa nak jawab yang keempat? Nama anak Nabi kita yang perempuan. Okey, Zakwan. Bagus. Zakwan angkat love nak jawab. Okey, Zakwan lagi sekali. Kulsum. Ummi Kalsum. Ummu Kalsum. Ataupun Ummu Kulsum kan. Okey, jadi cukuplah nama anak Nabi kita 7 orang. Maknanya 3 murid-murid lelaki, kita 4 perempuan. Berapa markah kita nak berikan kepada murid-murid kita, Ustazah? Ya, kita bagi kepada yang murid yang berjaya menjawab tadi semuanya 3 markah. 3 markah. Okey, baik Ustazah. Saya dah lupa pula bawa reward check hari ni kan. Baik, tahniah murid-murid kita sebab dapat menjawab nama anak-anak Nabi. Dan seterusnya Ustazah, kita nak tahu juga berkaitan dengan kepribadian ataupun akhlak Nabi Muhammad dengan keluarga. Silakan Ustazah. Okey. Mari kita belajar kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang pertama, baginda Nabi kita seorang yang bertanggungjawab ya murid-murid. Okey, bertanggungjawab yang macam mana? Ya. Okey, bertanggungjawab baginda Nabi Muhammad SAW sering membantu isteri-isteri baginda melakukan kerja-kerja di rumah dan melayan mereka dengan adil serta lemah lembut, Aiman. Jadi kita kena mencontohilah ya. Kita kena mencontohi kepribadian Nabi Muhammad SAW di dalam keluarga kita untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, bertanggungjawab ya. Okey, yang seterusnya penyayang. Okey.
Kepribadian ataupun akhlak Nabi kita seorang yang penyayang. Setiap kali Nabi melihat anaknya Fatimah datang, baginda mengucapkan salam dan melayaninya dengan baik. Jadi kita di dalam keluarga kita pun macam tu. Ibu atau bapa kita seorang yang penyayang atau tidak? Penyayang atau tidak, Sofia? Penyayang? Zakwan. Penyayang tak ibu atau bapa Zakwan? Dia angguk je macam tu. Angguk. Alhamdulillah. Kalau tak sayang, Zakwan tak berada di sini. Betul? Okey, terbaik. Okey, seterusnya Ustazah serahkan kepada Ustazah Amira untuk terangkan kepribadian Nabi yang seterusnya. Okeylah, kepribadian Nabi Muhammad SAW dengan keluarga yang ketiga adalah sabar. Macam mana baginda sabar? Iaitu baginda pernah memanjangkan tempoh sujudnya ketika solat. Sebab apa? Semata-mata kerana cucu Nabi sendiri, Hasan dan Husain, memanjat belakang baginda. Kan? Dia sabar je sampailah Hasan dengan Husain itu turun daripada belakang dia. Tengah solat, tengah sujud ni, dia Hasan cucu dia pun naik dekat atas belakang. Dia pun tunggu sabar je sampailah turun, barulah dia naik, dia bangun. Itulah kesabaran Nabi. Kalau kita ni mesti jangan kan, pergi solat ke, marah anak ke kan. Tapi Nabi, begitulah Nabi, sabar. Okey, seterusnya tegas. Tegas yang macam mana? Baiklah, Nabi Muhammad pernah bersabda, seandainya anaknya Fatimah melakukan kesalahan, dia tetap kena hukum. Maksudnya dekat sini, Nabi dia tak kisah anak lelaki ke, anak perempuan ke, bongsu ke, sulung ke, dia tegas dengan semua anak-anak dia. Maknanya itu di antara akhlak Nabi Muhammad SAW, bertanggungjawab, penyayang, sabar dan tegas. Dan saya yakin Ustazah, sifat-sifat ini dicontohi oleh murid-murid kita, dan kita nak tengok juga apakah amalan murid-murid kita di rumah sana yang mana mencontohi baginda SAW. Boleh ke kita tanya mereka, Ustazah? Boleh. Kita tanya. Jom kita minta anak-anak murid kita kongsikan apakah amalan bersama keluarga ketika masa lapang. Siapa dulu tu? Jom kita tengok anak-anak murid kita apa amal-amalan mereka ketika masa lapang. Okey, siapa yang nak jawab dulu angkat? Ataupun angkat yang love. boleh angkat. Ramai nak jawab tu. Boleh angkat jawapan. Tu ada yang tak angkat love. Okey, kita minta Iris Surfina. Okey, boleh Iris bagi tahu apakah amalan Iris ketika masa lapang dengan keluarga? Solat berjemaah. Solat berjemaah. Alhamdulillah. Bila kita solat jemaah ni boleh merapatkan lagi kita punya hubungan kekeluargaan. Siapa jadi imam tu kat rumah tu? Siapa biasa jadi imam, Iris? Ayah ke abang? Ayah. Ayah. Bagusnya. Betul. Kalau ada abang jadi Bilal. Ya, betul. Sebab apa? Lepas solat biasa kita akan bersalam-salaman. Kadang-kadang mungkin ayah ada nasihat, nak bagi nasihat dekat anak-anak. Ketika solat tu memang bagus. Okey. Okey, seterusnya siapa nak jawab? Okey, kita Zakwan. bagi Zakwan. Zakwan kat love. Sila Zakwan. Beriadah bersama-sama. Bagus. Betul. Okey, alhamdulillah. Beriadah bersama-sama keluarga pun salah satu cara untuk mengisi masa lapang bersama keluarga. Tapi kita kena ingat, sekarang kan musim Covid. Jadi kita kena jaga SOP, pakai mask waktu beribadah, kan? Balik rumah terus mandi. Itu pun tetap kena jaga. Okey. Maknanya Ustazah, kita nak bagi berapa markah pada Zakwan ni? Jawapannya betul tadi ya? Ya. Yes. Dekat Iris kita bagi 5 markah, dekat Zakwan pun kita bagi 5 markah juga. Maknanya bila Zakwan sebut beriadah tadi Ustazah, antara riadah-riadah yang menjadi sunnah Nabi, apa dia Ustazah ya? Kita boleh memanah lah. Memanah. Itu saya suka tu, memanah tu. Menunggang kuda. Oh. Berenang kan? Wow. Kalau berenang tu, murid-murid kita mesti suka punya. Pandai. Berenang tepi pantai, dalam Baik. kolam. Baik Ustazah, jadi kita nak tanya lagi murid-murid kita yang lain. Ya. Apakah Siapa amalan nak mereka di jawab? rumah? Nur Aisyah Sofia. Okey, Nak Aisyah. Pergi berkelah. Pergi berkelah. Oh. Betul Aiman. Baru ni saya pergi berkelah. Ke mana tepi tu Ustazah? pantai.
pantai. Ya. Seronoknya. Tepi pantai berkelah, bawa makanan, bawa minuman. Itu pun salah satu cara untuk merapatkan ukhuwah antara keluarga kita. Ustazah naik unta ke? Tak adalah. Naik kereta lah. Naik Okey. unta bila mak sampai. Bila nak sampai. Jadi yang penting jaga SOP Zah. Ya, betul. Ya. Jaga SOP. Carilah tempat kawasan yang tidak ramai orang. Okey. Yang Okey, boleh. seterusnya kita minta Amira Bazila. Ya. Dari tadi lagi angkat kertas dia tu. Okey, Amira Bazila. Okey, Amira. Apa aktiviti masa lapang Amira bersama keluarga? Bercuti. Bercuti ke mana? Wow. Pergi ke mana, Di Amira? mana tu bercuti? Cuti ke mana? Hotel. Hotel. Oh, seronok tu. Dekat hotel ada swimming pool Zah. Ada boleh swimming pool. berenang. Ya, betul. Ah. Okey, dekat swimming. Ya. Okey, masa dekat hotel, apa yang Amira buat dekat hotel tu? Aha. Dengan keluarga? Berenang. Berenang lagi? Yo. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Okey. Terima kasih Amira Bazila. Baik. Amira, berapa markah untuk Amira, Ustazah? Okey, saya bagi 5 markah. 5 markah untuk Okey. Amira. Dah banyak Okey. makan ni. Okey, boleh Ustazah nak minta seorang lagi. Siapa nak jawab? Adik siapa tu? Nur Fakihah? Nur Hanis. Okey, adik Hanis. Okey, Hanis belum. Okey, sila Hanis. Balik ke kampung. Balik kampung. Betul, salah satu yang cara. tadi pergi hotel. Balik kampung. Okey, kampung Hanis dekat mana? Felda. Oh, Felda. Felda. Okey. Seronok balik Okey, jenguk ibu dekat bapa, kampung apa keluarga. yang Hanis buat? Main basikal. Main basikal. Okey, mungkin main basikal dengan adik-beradik dia, dengan jiran tetangga. Dengan Itu pun salah satu sepupu-sepupunya, Ustazah Amira. salah satu cara untuk mengeratkan silaturahim dengan balik kampung, jumpa atuk, jumpa Ya. nenek. Betul. Orang kata tolong atuk panjat pokok. Betul. Naik motor dengan atuk pusing kampung. Okey, Aiman, apa Kita dah boleh rantau negeri kan. Ramai dah balik kampung murid-murid kita. Saya nak tanya Aiman, apa Ya. amalan-amalan Aiman ketika di rumah bersama keluarga? Sekaya kalau bersama dengan keluarga ni saya suka menanam pokok lah Ustazah. Saya tahu rumah Aiman penuh dengan pokok kan? Okey, maknanya bila kita menanam pokok bersama dengan keluarga, sebenarnya kita melakukan aktiviti itu untuk Ya, kemesraan menghubungkan banyak. silaturahim di antara Ya. kita kan Ustazah kan? Betul, Tapi sebelum tu betul. Ustazah, kawan kita tadi berapa markah untuk dia? Okey, saya bagi 10 markah Wah, untuk semua 10 sebab markah. semua jawab dengan baik. Okey, baik Ustazah. Jadi maknanya murid-murid kita ni melakukan amalan-amalan di rumah mereka ni Betul. ada kaitannya dengan sunnah Nabi SAW. Di antaranya mungkin mereka pergi ke hotel, mereka bersia-sia, sebenarnya menghubungkan silaturahim Silaturahim. di antara keluarga. Ya. Baik Ustazah. Tapi kadang-kadang biasalah bergaduh adik-beradik, Kak Ngah dengan Kak Long, ataupun Kak Ngah dengan Acu. Bergaduh je tak kira. Tapi Ustazah, macam mana ada tak cara-cara untuk kita mewujudkan, menjadikan keluarga bahagia ni Ustazah? Ya, betul. Okey. Ustazah Rohani boleh terangkan tak macam Jom mana kita- cara-cara dia? Okey, jom murid-murid di dalam studio dan juga di rumah kita belajar pula cara-cara mewujudkan keluarga bahagia mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang pertama kita lihat okey, sayang menyayangi. Okey, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi menyayangi anak-anak dan cucu-cucu baginda, isteri-isteri baginda. Kan ada nasyid Aisyah kan? Aisyah kan bekerja-kejaran dengan isteri baginda, dan baginda pun memanggil dengan panggilan yang baik kan. Memanggil isteri baginda dengan Humairah, si pipi merah kan. Okey, itu menunjuknya kasih sayang baginda terhadap keluarga. Jadi kita pun kenalah mencontohi sunnah Rasulullah di dalam berkasih sayang di dalam keluarga kita. Contoh, ibu bapa menyayangi anak-anak dengan memberi keperluan makanan, pakaian kan, dan segalanya lah kasih sayang. Dan juga anak-anak pun mestilah menyayangi ibu bapa, abang kakak dan adik-beradik yang lain. Okey. Dan seterusnya saling membantu. Saling membantu di dalam keluarga seperti mana Nabi kita membantu keluarga
baginda kan. Dalam Kalau keluarga. tolong mak masak boleh ke Ustazah? Ya, sangat bagus. Kita membantu mak masak, mengemas rumah kan. Bukan semua mak aja yang buat, bukan ayah sahaja yang buat di dalam rumah. Jadi anak-anak kenalah membantu ibu bapa di dalam keluarga bersama-sama. Yelah, kalau dah adik potong cili, kakak potong bawang, akan bahagia dapat tu. meringankan. Betul. Kat dapur tu dapat Okey. ringan, dapat cepat masak. Betul? Maklumlah tukar masak kan. Tapi Ustazah buat seorang je semua Tak adalah, ada anak saya tolong juga. Okey, baik. Seterusnya Ustazah. Okay, seterusnya Ustazah Mira. Okay, saling menghormati. Okey, cara mewujudkan keluarga bahagia ni mestilah kita sama-sama menghormati ibu menghormati ayah, anak-anak menghormati ibu dan ayah, abang dan kakak, adik menghormati kakak. Jadi apabila orang yang lebih tua, bukan kata kita hormat kepada yang lebih tua, yang tua pun akan hormat kepada yang muda. Kakak pun akan bagi bantuan ataupun menghormati adik walaupun adiknya kecil, masih kecil, macam adik-adik kita, anak-anak murid kita yang darjah 1 kan. Ya, ada abang dan kakak. Jadi abang dan kakak tu kena menghormati adik walaupun adik itu masih kecil. Ayolah. Kalau adik mohon bantuan, hormat ataupun dengar apa cerita adik tu, maknanya memberi bantuan lah, dengan menghormati dan menjadi pendengar yang baik kepada adik ataupun ahli keluarga di dalam keluarga kita. Seterusnya Ustazah Mira. Maknanya kalau seorang kakak tu boleh dengar apa yang adik dia cakap, mesti adik dihormati pada kakak tu kan. Okey, kita nak sambung lagi 2. Apakah cara mewujudkan keluarga bahagia, tapi selepas ini. Boleh Ustazah? Boleh. Baik, para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Yang tua dihormati, yang muda disayangi, cetuskan suasana harmoni. Alright, kembali bersama dengan saya Aiman Sufian Azmah di Didik TV KPM. Ingat tadi Ustazah Roha ada sebut yang tua dihormati, yang muda disayangi. Betul Ustazah? Ya, betul. Jadi itulah yang kita sebut cara-cara mewujudkan keluarga bahagia. Dan kita nak tanya pula kepada Ustazah Amira, apa lagi mungkin cara-cara kita nak mengekalkan keluarga bahagia? Dipersilakan Ustazah. Okey, baiklah. Cara yang seterusnya untuk mewujudkan keluarga yang bahagia ini, murid-murid, adalah saling menasihati. Saling menasihati macam mana tu? Kita nasihat, contohnya kalau ada adik buat salah, kita tegur dia. Cara nasihat dia dengan cara yang lemah lembut. Bukannya tongkey, marah, tak. Kita nasihat dia. Kalau mak ayah kita pun macam tu juga. Mak ayah mesti akan nasihat kita kalau kita buat salah. Okey? Okey, yang seterusnya, cara mewujudkan keluarga bahagia yang seterusnya, saling menghargai. Saling menghargai itu macam mana? Kita hargai orang yang berada, adik-beradik kita, jangan membenci. Macam tu. Okey, hargai mak ayah kita. Kalau kita, orang cakap, balik kampung, kita hargai nenek kita selagi mereka ada. Bayangkan. Bawa buah tangan ni Ustazah Mira. Ya, bawa buah tangan. Okey, cuba murid-murid di rumah dan juga di Google Meet, bayangkan kalau kita tak menghargai orang tua kita, kita tak menghargai atuk nenek kita yang masih ada. Bayangkan kalau mereka dah tak ada. Alamak. Apa perasaan anak-anak kita akan murid rasa semua? menyesal. Kita akan rasa menyesal. Itu bila tak boleh balik kampung dah lah. Atuk dengan nenek dah tak ada. Betul. Kita rasa menyesalnya aku tak balik ziarah nenek. Menyesalnya aku ni pergi melancong je. Sibuk dengan kerja. Tak balik rumah, tak jenguk mak ayah. Kita akan rasa
menyesal. Ini kan pula kalau kita lihat pada ibu dan ayah kan. Ya, Namanya betul. beruntung ni kita masih ada mak ayah Ibu Ustazah. dan kan? ayah banyak jasa kan. Bayangkan kalau Kena kita dah tak ada menghadapkan. mak ayah, bayangkan mereka yang dah tak ada ibu bapa, apa yang akan berlaku? Sedih lah Ustazah. sedih kan? Jangan cerita bab ibu ayah ni sedih lah Ustazah. Malah sedih. Okey, baik Ustazah. Baiklah Aiman. Ustazah nak tanya anak murid ni. Ya. Bagaimanakah cara anak-anak murid di rumah dan juga di Google Meet mewujudkan keluarga yang bahagia? Dia angkat jawapan. Jom kita tengok apa jawapan murid-murid. Dipersilakan. Kita nak tengok. Siapa nak jawab? Okey, Zakwan. Okey, kita tengok ada Zakwan jawab apa dia buat untuk mewujudkan keluarga bahagia. Zakwan saling hormat menghormati. Macam mana nak hormat tu? Zakwan boleh cerita Okey, tak? Zakwan boleh bagi tahu macam mana Zakwan menghormati saling dan hormat ibu. menghormati dalam keluarga. Dengan cakap Dengan cakap apa? Dengan cakap. apa? Dengan cakap ibu apa. Kalau kakak suruh ke, minta tolong ke, macam mana? Zakwan buat tak? Zakwan anak tunggal ni. Oh, Zakwan anak tunggal. Anak murid Ustazah, saya kenal. Oh, okey. Jadi Ustazah, berapa markah untuk Zakwan Ustazah? Cik Ustazah bagi 5 markah untuk Zakwan. Maknanya tak kira lah dengan siapa pun, Ya. terutama kepada kedua ibu bapa kita kena hormati kan Ustazah kan? Okey, baiklah. Ustazah nak seorang lagi. Amira Bazila. Okey. Amira, boleh tak bagi tahu Ustazah bagaimanakah cara mewujudkan keluarga bahagia yang Amira Bazila buat dekat rumah? Amira Bazila buat macam mana? Membantu apa? Ibu bapa. Membantu ibu Membantu bapa. bapa. Contohnya buat apa? Macam Buat kerja kat rumah. Cuci pinggan. Cuci pinggan. Bagus. Oh, Alhamdulillah. Ustazah bagi 5 markah lah dekat Wah, Amira 5 sebab markah. rajin tolong ibu, tolong mami cuci pinggan. Yalah, untung Ustaz Ya. Kalau ada anak-anak rajin macam si Amirah ni, alamak, mesti untung Bahagia banyak. mak ayah. Okey. Okey. Terusnya, Baiklah Aiman, kita Ya. nak belajar apa pula kepentingan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad tadi. Tapi sebelum tu, Ustazah Rohani boleh jelaskan tak apa itu sunnah? okey, sunnah apa? Okey, sunnah adalah sesuatu yang kita buat, kita mengikut yang perkara-perkara sama ada perkataan ataupun perbuatan ataupun akhlak yang daripada sumbernya daripada baginda Rasulullah SAW kan. Abang Aiman, Tapi kita boleh bagi contoh apakah sunnah-sunnah apa Nabi sunnah tu? Nabi? Oh, sunnah-sunnah Nabi ni macam Ana sedang pakai ni lah. Ya, betul. Ana pakai serban lah. Oh, serban. Pakai jubah lah. Jubah betul lah. ke Ustazah? Okey, betul. Okey, mari kita tengok. Kenapa pentingnya kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad dalam keluarga? Okey, yang pertama, Ustazah Rohani boleh terangkan tak? Okey, yang pertama pastinya akan mendapat pahala. Bila kita mengamalkan sunnah Nabi, terutama dalam mewujudkan keluarga bahagia, sudah pastinya berganda-ganda pahala yang kita akan dapat. Okey, sementara kita mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Taala, kita akan mendapat juga syafaat Nabi kita di akhirat kelak, kan? Okey, dan seterusnya saling menyayangi. Yalah, bila kita dah amalkan semua cara-cara mewujudkan keluarga bahagia tu, sudah pastilah kita di dalam keluarga kita, sesama ahli di dalam keluarga, akan saling sayang, menyayangi di antara satu sama lain. Kan? Boleh tak kalau kita bergaduh dengan adik-beradik kita? Boleh ke Aiman bergaduh dengan kakak kita- atau adik Aiman? Saya memang suka bergaduh dengan adik-beradik saya tu lah. Maklumlah kita ni ialah gaduh-gaduh manja. Tak boleh, gaduh-gaduh manja tak apa saja kan. Nak minta perhatian. Betul. Maklumlah kita dah nak bongsu kan. Oh, Gaduh anak sikit-sikit. Tapi pujuk-pujuk lah balik. Alah. Di dalam adik-beradik, gaduh-gaduh manja itu tak ada masalah. Cuma kita tidak boleh sampai berdendam, sampai kita rasa bermusuh-musuhan yang terlalu lama. Itu tak boleh. Orang kata adik-beradik walau macam mana pun air dicincang tidak akan putus. Tidak akan putus. Kan? Betul. Okey. Seterusnya Ustazah Mira, kita teruskan. Berdisiplin. Macam mana tu berdisiplin, Ustazah Rohani? Berdisiplin. Okey, kita nak tanyalah, Ustazah nak tanya murid Ustazah. Siapa Ustazah nak tanya ni? Angkatlah. Boleh angkat tangan siapa yang nak bercakap.
Tu Okey. Disiplin. Dia faham. Dia Fakihah. faham disiplin tu. Fakihah nak jawab ke? Fakihah boleh. Macam mana Fakihah berdisiplin dalam keluarga? Okey, silakan. Solat. 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 Dia jawab solat. Baguslah. Tiba je waktu solat, azan dengan keluarga, dengan ayah dah bersedia dah kat sejadah kan. Solat bersama-sama lagi. Siapa nak lagi? jawab Siapa lagi nak jawab? Aisyah Sofia. Saya nampak Aisyah Sofia angkat. Tu, dia nak jawab. Okey, apa Aisyah Sofia? Aisyah Sofia? Aisyah Sofia mana? Tidur awal. Bangun tidur awal. Jarang budak jawab. Bangun betul. tidur Bagus. awal. Kalau yang ni berapa markah ni Ustazah? Oh, ini boleh bagi 10 markah 10 lah. markah. Banyak dah. Masya Kira. Allah. Kira markah. Okey. Okay, baik. bangun awal. Itu disiplin yang bagus lah. Bukannya bangun awal pukul untuk solat subuh. 12 kan? Pukul 11 baru nak bangun. Boleh ke Ustazah ni? Tak boleh sebab kita nak bangun solat mesti bangun awal. Kemudian kita tak boleh tidur balik dah. Okey. Baik. Seterusnya? Seterusnya Ustazah Amirah. Okey, kepentingan seterusnya bila kita mengamalkan sunnah Nabi macam bangun awal, solat ikut masa, itu dapat menjamin kebahagiaan kita, kebahagiaan hidup kita. Kita takkan rasa resah, kita takkan rasa macam berdendam, benci. Semua tu tak ada dalam konteks hidup kita sendiri. Okey. Menjamin kebahagiaan. Ya. Dan saling mengambil berat. Okey, bila kita mengamalkan sunnah Nabi, kita akan saling mengambil berat antara satu sama lain. Mengambil berat macam mana? Okey, contohnya adik kena bully dekat sekolah, ada kakak ambil berat. Okey, ni tak kakak lalu entah siapa tak tahu kena bully pada muka. Kan? Adik ada yang kerja macam tu. rumah. Adik ada kerja rumah. Kakak tanya, ada Tolong adik, bukan tolong buat tulis. Tolong ajar. Matematik ke bahasa Melayu tolong ajar. Kan? Itu dipanggil saling mengambil berat. Okey, dan yang terakhir apa Ustazah Rohani yang terakhir? Bekerjasama. Okey. Mana bekerjasama Ustazah Rohani? Kita tanya murid-murid kita Ustazah. Kita tanya nak murid-murid tanya kita murid? lah. Boleh. Okey. Zakwan. Ui, bagus betul lah Zakwan ni. Bagus Suka lah. mengangkat. Okey, Dah Zakwan. cantik love dia tu. silakan. Zakwan. Apa Zakwan? Bekerjasama macam mana Zakwan? Kemas rumah sama-sama. Ya, betul. betul. Bagus lah Zakwan ni. Oi, Kemas berapa markah, rumah Ustazah? sama-sama. Kalau markah untuk Zakwan ni Ustazah? Saya bagi 10 markah juga. 10 markah Ya. juga. Kalau ibu sapu sampah, Zakwan buat apa? Dalam masa yang sama. Kutip sampah. Ibu sapu sampah. Zakwan kutip sampah. Kan? Okey, kalau contohnya. Apa Zakwan? Kemas mainan. Kemas mainan. Betul. Kan? Mak Anak yang masak, mak tengah masak, kita tolong kemas-kemas. Dah Ya. sisa-sisa, mak boleh kemas. Okey. Baiklah. Okey, bagaimanakah cara murid melakukan aktiviti untuk mengeratkan hubungan bersama keluarga? Okey. Murid-murid di rumah dan juga di Google Meet. Macam mana cara murid-murid nak eratkan hubungan bersama keluarga dekat rumah ni? Apa murid-murid buat? Okey, siapa tu? Ustazah nampak Fakihah angkat tangan dengan senyuman yang manis. Silakan. Ya. Apa Fakihah buat? Keluar jalan sama-sama. Keluar jalan sama-sama. Betul. Boleh juga. Ya. Okey, keluar Okey. jalan sama-sama, makan sama-sama. Bila masa lagi kita nak outing bersama keluarga? Betul. Tapi kena ingat jaga SOP. Okey, seterusnya siapa Okey. nak jawab? Tapi sebelum tu Ustazah, Fakihah berapa markah tu? Ustazah bagi 10 markah. 10 markah. Okey. Banyak dah markah dia. Ustazah nampak Iris Surfina. Dia nak jawab dengan bear dia tadi. Dia angkat tangan. Dia angkat bear dia tu. Sian dia. Okey, Iris Surfina. Apa aktiviti yang Iris buat? Menolong mak masak. Tolong mak masak. Oh, pandai. Bagus. Jarang murid-murid ni suka tolong mak masak. Biasanya tahun 1 ni suka tonton kartun. Main Okey, game. main game, main telefon, main tab. Ya. Okey, sekali-sekala kita boleh tolong ibu bapa kita di dapur. Tolong Okey. apa? Mungkin tolong basuh sayur, tanya mak macam mana nak basuh sayur kan? Boleh. Tak ada masalah. Okey. Ustazah Berapa Amira. markah Ya. Ustazah? Untuk Iris. Ustazah bagi 10 markah 10 juga. markah. Banyak markah.
Lah Amira, adik-adik kita ni rasanya dah sediakan tahu gambar keluarga mereka yang mereka sayang ya ni. ke? Ya, Wah. gambar keluarga bahagia Aiman nak tengok tak? murid-murid Ui, kita. mesti cantik gambar tersebut. Boleh okey, tunjukkan boleh tak? tak anak-anak murid Ustazah di Google Meet angkat gambar tu? Wah, okey. Mana tengok? Ui, Amira Bazila besarnya. Ui. Okey. Cantik-cantik. Cantik-cantik. Ha, Gambar raya, bagus. gambar. Ramai Keluarga, je. Tu keluarga Aisyah Sofia ramai. Mana? keluarga dia Oh kan? ya, keluarga Aisyah Sofia. Okey, Okey, baik. bagus. Semuanya ada keluarga, ada adik-beradik, ada mak ayah kan? Okey. Dan ini yang kita sebutkan sebagai keluarga bahagia, Ustazah kan? Ustazah pun ada gambar keluarga. Wah. Tu dia. Cantiknya. ini Ustazah. Lepas tu ada gambar keluarga Keluarga. Ustazah. Dan Ni juga keluarga Ustazah. Masya Allah. Hai. Kita semua ada keluarga. Keluarga bahagia. Jadi Ya. Ustazah, mungkin kita tengok murid-murid kita ni mereka pun ada keluarga yang bahagia. Ya, betul. Jadi apa kata Ustazah, kita nak uji murid-murid kita ni dengan apa yang kita pelajari pada hari ini Ustazah. Boleh ke Ustazah? Boleh. Kita nak tanya berkaitan dengan cara mewujudkan keluarga bahagia tadi tu. Sebab kita tengok masing-masing keluarga bahagia ni Excited kan. ni. Okey. Boleh Ustazah kita tanya murid-murid kita? Boleh. Okey, siapa nak ceritakan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia? Boleh angkat. Aisyah Sofia. Awak dia angkat macam ni lah tadi. Okey, silakan. Saling membantu. Okey, saling Saling membantu. membantu. Okey. Dan siapa lagi nak cuba cara mewujudkan keluarga bahagia? Okey, siapa? Hanis Fakihah. Hanis. Hanis Okey, sila Fakihah. Hanis. Okey. Saling menyayangi. Saling menyayangi. Betul. Baik, siapa lagi nak cuba? Cara Siapa lagi nak mewujudkan cuba? keluarga bahagia. Silakan. Fakihah. Amirah. Fakihah. Fakihah. Fakihah kuning. Fakihah kuning tadi angkat. Silakan. Tolong mak. Tolong mak. mak. Buat apa Okey. Fakihah? Tolong mak Tolong buat mak apa? buat apa? Buat air. Tak. Tak? Tolong mak buat apa? Basuh pinggan. Basuh pinggan. Wah, pandai. Bagusnya. Kalau Okey. saya lah Ustazah cara mewujudkan keluarga bahagia ni Ustazah macam kawan kita tadilah solat Siapa? bersama, betul. baca Quran bersama, Makan berjamaah. Makan berjemaah. kan? Ya, Aiman, tak salah satu cara juga adalah petang-petang kita beriadah bersama keluarga. Beriadah bersama Ya, keluarga. Jogging, Itu semua sunnah Nabi. Ya, berbasikal. Ustazah Amirah. Ya, Itu semua betul. sunnah Nabi ya Aiman. Ya, Kita baik. solat bersama, makan Betul. bersama. Okey. Okey, baik Ustazah. Tadi kita dah bicarakanlah bagaimana cara untuk kita mengekalkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Tapi Ustazah, apa kata kita berehat seketika? Boleh? Baik, murid-murid, kita akan kembali selepas ini di Didik TV KPM. Jangan ke Jangan ke mana-mana. mana-mana. Didik TV KPM. Alright, kembali bersama dengan saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Hari ini kita dalam mata pelajaran pendidikan Islam bersama dengan Ustazah Roha dan juga Ustazah Amirah. Okey Ustazah, jadi hari ini kita dah mempelajari satu topik yang cukup menarik, iaitu mengenali keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita nak kenal dengan keluarga Nabi ni sebab di hari akhirat nanti Ustazah kan, kita nak sangat mendapat syafaat daripada Nabi baginda kita. sallallahu alaihi wasallam. Betul Ustazah? Betul. Okey, Betul. baik. Jadi sekarang ni kita nak dengar sedikit rumusan daripada murid-murid kita. Apa yang mereka perolehi dalam pembelajaran kita pada hari ini. Siapa Ustazah? Kita nak minta tolong siapa tu? Boleh Ustazah nak adik Zakwan membuat rumusan. Okey, Zakwan. Apa yang anda boleh dapat daripada kelas kita pada hari ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
merupakan contoh baik dalam kehidupan berkeluarga. Kita mestilah mengamalkan sunnah dan mematuhi kepribadian Rasulullah dalam kehidupan dan seharian. Sayangilah keluarga kita. Baik. Jadi itu yang Zakwan boleh dapat dalam pertemuan kita pada hari ini, iaitu sayangi keluarga, contohi sunnah Nabi. Macam contoh Zakwan hari ini, Ustazah kan? Ya, betul. Pakaiannya cantik. Dan kebersihan, kecantikan itu merupakan sunnah Nabi SAW. Betul. Baik, Satu jadi perkara Ustazah, sunnah Nabi. kita rasakan murid-murid kita ni dapat menguasai pembelajaran kita dengan baik. Jadi Ustazah, kita nak tanya Ustazah pula, apakah rumusan yang dapat kita ambil dalam pembelajaran kita pada hari ini? Kita nak mulakan dengan Ustazah Roha dulu. Ya, Alhamdulillah hari ini Ustazah yakin murid-murid di rumah dan juga di dalam Google Meet sudah memahami tajuk pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar tadi tentang akhlak ataupun kepribadian Nabi kita dalam hidup berkeluarga dan cara-cara macam mana mewujudkan keluarga bahagia, kan? Okey, jadi oleh itu kita hendaklah mencontohilah perangai sikap Rasulullah SAW, kepribadian Rasulullah SAW di dalam kehidupan berkeluarga kita seharian. InsyaAllah sekiranya kita mengikut sunnah Nabi, kita akan bahagia selamanya, insyaAllah. Dan Ustazah yakin murid-murid semua memahami tajuk hari ini dengan baik, dan juga Ustazah murid-murid juga bolehlah merujuk di laman sumberku KPM di Diaran Delima KPM untuk video ini dan juga sumber-sumber tentang tajuk kenali keluarga Nabi di sumberku. Okey, baik. Jadi kita nak tanya pula kepada Ustazah Amirah, macam mana murid-murid kita pada hari ini, Ustazah? Okey ke tak okey? Dan bagaimana dengan keseluruhan topik kita hari ini? Keseluruhan topik daripada awal tadi, setiap kali kita tanya, murid-murid menjawab, memang bagus, terbaik. Saya hari ni Ustazah bagi 10 bintang pada semua murid-murid. Baik Ustazah. Jadi Ustazah, kalau kita nak buat latihan untuk memantapkan lagi pembelajaran kita pada hari ini, kat mana nak dapat latihan-latihan tu Ustazah? Tadilah macam Ustazah Rohani katalah tadi. Sama juga. Latihan-latihan ni boleh dapatkan di sumberku. Okey, baik Ustazah. Jadi kita nak pesanlah ke murid-murid kita, kan? Apa yang murid-murid buat di rumah, seperti mana yang mereka cerita tadi tu sangat-sangat bagus Ustazah, kan? Ya, betul. Jadi apa yang perlu kita bagi tahu, kita teruskan. Teruskan amalan-amalan tu, bangun awal, solat bersama, beriadah. Teruskan. Okey. Baik Ustazah. Jadi maknanya kita nak biar murid-murid ni dapat menyenaraikan di antara sunnah-sunnah yang Nabi SAW buat, bermula daripada awal tidur Ustazah. Buat jadual boleh ke? Boleh buat jadual. Buat jadual boleh. Buat apa, bangun tidur awal, bersugi. Tu pun sunnah juga. Letak tampar di meja tulis. Letak tampar dekat meja daripada tulis. bangun tidur, bangun tidur kita susunlah Ustazah, kan? Ya, betul. Tadi Ustazah kata bangun-bangun tidur kita buat apa dulu? Buat bangun tidur, kemas tempat tidur. Lepas tu kita boleh bersugi, mandi, solat subuh. Dan juga boleh baca Quran. Dan kemudian bersiap untuk pergi ke sekolah. Sekolah dah nak buka. Kalau kata sekolah nak buka nanti, kan? Sekolah nak buka dah. Pergi ke sekolah tu juga sunnah juga ke Ustazah? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah sunnah. Ada sunnah Nabi. Dan ketika mana di sekolah pula Ustazah? Di sekolah tu kita kena jaga hubungan dengan kawan-kawan, kan? Jaga SOP. SOP jangan lupa. Dah buka sekolah, SOP jangan lupa. Pakai mask, bawa sanitizer dekat sekolah. Okey, dan jaga penjarakan sosial kita. Okey, baik Ustazah. Itu baru sikit tu Ustazah, Baru sikit. Maknanya kita susun daripada awal sampai ke akhir, sampai kita tidur dan kita bangun semula. Banyak sunnah Nabi yang boleh kita praktikkan dalam kehidupan kita. Bayangkan, laukana bainanal habib, Nabi bersama dengan kita pada hari ini, mesti Nabi seronokkan Ustazah, kan? Betul. Baik, jadi selepas ini murid-murid kita nak ajak mereka ni untuk nyanyi bersama dengan kita. Tu tulis tu. Mari menyanyi. Baik Ustazah. Nyanyi lagu apa? Anak-anak Nabi. Nyanyi lagu anak-anak Nabi lah. Okey, boleh tak murid-murid? Kalau boleh tunjuk good sikit. Tunjuk good sikit sama-sama. murid.
Okey, baik. Sama-sama kita menyanyi. Mudah-mudahan kita sporting Ustazah Betul. Dan kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada penonton-penonton kita pada hari ini kerana kesetiaan anda untuk bersama dengan kami. Dan selepas ini kita nyanyi sama-sama lagu Anak-anak Nabi. Kita berakhir di sini. Saya Aiman Sufian Azman mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Rasulullah sifatnya penyayang, sabar, tegas, bertanggungjawab. Sabar, tegas, bertanggungjawab. Didik TV KPM